Baik, saudara, fokus perbincangan seterusnya adalah mengenai sambutan Hari Penduduk Sedunia 2020. Bagaimana sambutannya penting dalam konteks pembangunan masyarakat dan negara secara keseluruhannya. Untuk berungkai mengenai persoalan tersebut, sudah ada di studio Tuan Hairil Fazli Mat Akhir, Timbalan Ketua Pengarah Dasar LPPKN. Assalamualaikum, salam sejahtera. Waalaikumsalam, Andy. Sihat, Sihat, Alhamdulillah. Tuan, sebelum kita bercerita mengenai intipati sambutan Hari Penduduk Sedunia ini, perlu untuk kita beri pemahaman ringkas kepada masyarakat apa itu kependudukan dan kepentingannya kepada pembangunan negara. Okey, Andy, kita bila bercakap tentang kependudukan tu maksudnya tentang penduduk lah. Di bila penduduk ni sebenarnya kita bercakap tentang penduduk sedunia. Yeah. Jadi pada 1987 semasa jumlah penduduk dalam dunia ni mencapai 5 bilion. Kemudian dijangka pada tahun ini jumlah penduduk sedunia akan mencapai jumlah 7.8 bilion. Jadi satu jumlah yang besar. Jadi sesungguhnya bila bercakap tentang jumlah penduduk yang semakin ramai, ada isu-isu yang berlaku dalam dunia ini, dan antara isu-isu yang melibatkan kependudukan dan juga pembangunan adalah isu-isu dari segi berkaitan dengan kelahiran, berkaitan dengan kematian, perancang keluarga, kemudian berkaitan dengan hal-hal berkaitan dengan isu-isu kesesamaan gender, kemiskinan. Ini adalah isu-isu kependudukan yang berlaku, dan isu-isu ini perlu ditangani oleh masyarakat sedunia lah. Jadi itu sedikit tentang kependudukan. Jadi aspek kependudukan ini penting untuk disambut dan diketahui oleh masyarakat di dunia dan juga di Malaysia. Okay. Di tahap mana pemahaman masyarakat Malaysia mengenai isu-isu kependudukan ini, Tuan? Okey, dari segi isu-isu kependudukan, biasanya isu-isu kependudukan ini kita aplikasikan dalam pembuatan dasar program-program pembangunan negara, dan sesungguhnya peranan trend-trend kependudukan ini dalam pembuatan dasar, pembuatan program-program negara ini memang telah bermula dari sejak awal lagi. So memang kita ambil kira tentang faktor-faktor pembangunan ini semenjak seawal, boleh kata tahun 1969 lagi, apabila LPPKN itu ditubuhkan. Jadi pada masa tersebut LPPKN ditubuhkan untuk membantu pertumbuhan negara ini dari aspek kesihatan ibu melalui program perancang keluarga. Jadi selepas daripada itu, program perancang keluarga telah pun diperluaskan kepada program kesihatan reproduktif, pembangunan keluarga dan juga kependudukan. Jadi kita melihat pada tiga-tiga aspek tematik ini dalam aspek kependudukan di negara inilah melalui LPPKN. Ya, menyedari kepentingan mengenai isu-isu kependudukan ini, maka saya rasakan itulah perkara yang mendasari penganjuran sambutan Hari Penduduk Sedunia. Boleh ceritakan latar belakang tentang sambutan ini? Okey. Andy, sambutan Hari Penduduk Sedunia ini adalah sambutan di peringkat antarabangsa, iaitu disambut pada 11 Julai setiap tahun. Jadi sambutan ini telah pun bermula sejak daripada 1989 lagi, dan pada setiap tahun ada tema-tema yang dibawa oleh sambutan Hari Penduduk Sedunia oleh United Nations Population Fund. Jadi untuk tahun ini sesuai dengan suasana pandemik COVID yang berlaku seluruh negara, seluruh dunia, maka tema yang dibawakan oleh UN adalah Putting the Brakes on COVID-19. How to safeguard the health and right of women and girls now. Jadi dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu, kita hentikan penularan COVID-19, lindungi hak dan kesihatan wanita dan gadis. Jadi itu tema yang dibawakan, dan kita lihat adalah penting untuk tema ini dilihat oleh masyarakat dunia dan juga masyarakat Malaysia, kerana unjuran daripada pihak United Nations sekira dalam tempoh bila berlakunya pandemik COVID, banyak negara perlu mengamalkan perintah kawalan pergerakan. Jadi dalam tempoh dijangkakan dalam tempoh 3 hingga 6 bulan, sesuatu negara itu mengamalkan tempoh perintah pergerakan, kawalan pergerakan, dianggarkan
40 juta wanita akan suka mendapat akses kepada perkhidmatan perancang keluarga. Jadi sekiranya ini berlaku, maksudnya United Nations menjangkakan bahawa sekiranya berlanjutan hingga ke 6 bulan tempoh suatu perintah pergerakan, kawalan pergerakan, sejumlah 7 juta kehamilan tidak dirancang akan berlaku. Jadi alhamdulillah kita di negara kita dalam tempoh PKP ini kita dalam tempoh 3 bulan. Jadi kawalan kepada isu ini berlaku pada peringkat yang minimum. Jadi itulah kerana alhamdulillah kita Malaysia adalah negara-negara yang berjaya mengawal COVID-19. Jadi kalau kita lihatkan kejayaan ini, kita telah berjaya mengurangkan garis keluk dari segi rangkaian jangkitan COVID-19. Kita telah berjaya merendahkan jumlah mereka yang positif kepada COVID-19, dan ini menunjukkan bahawa kita boleh keluar daripada pandemik ini sekiranya masyarakat mengamalkan disiplin yang baik dari segi penjarakan sosial. Baik, Tuan ada menyebut mengenai tadi perancangan keluarga dan perancang kehamilan. Kenapa ia perlu dititik beratkan terus-menerus dan berkaitannya dengan pembangunan negara, Tuan? Okey, dari segi perkhidmatan perancang keluarga, kita perlu lihat bahawa antara aspek utama berkaitan dengan perancang keluarga ini adalah perancang keluarga ini adalah satu alat untuk alat ataupun kaedah untuk menjarakkan kehamilan. Jadi untuk sebuah keluarga tu mereka boleh menjarakkan kehamilan untuk atas faktor-faktor kesihatan, atas juga faktor-faktor sosioekonomi bagi mereka berpendapatan rendah. Jadi ini bertujuan untuk membina sebuah keluarga yang berkualiti dan sejahtera. Jadi apabila jadi sesungguhnya kehamilan itu boleh dirancang, perlu dirancang. Jadi sekiranya akses kepada perkhidmatan perancang keluarga ini tidak diperolehi oleh wanita, jadi ini akan menyebabkan kehamilan yang tidak dirancang. Bila kehamilan yang tidak dirancang ni akan berlaku berbagai aspek lah. Yang paling buruk sekali pengguguran dan sebagainya. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita perlu elakkan. Baik Tuan, sebelum kita berakhir, apa sahaja yang telah pun dirangka aktiviti ataupun pengisian sempena sambutan Hari Penduduk Sedunia dalam rangka memperjuangkan hak dan juga kesihatan wanita serta gadis, Tuan? Okay. Dalam tempoh kita meraihkan atau menyambut sambutan Hari Penduduk Sedunia pada 11 Julai ini, program-program kita telah rancang. Dari segi pertama, kita mewar-warkan data-data ataupun infografik kepada umum berkaitan sambutan Hari Penduduk Sedunia ini, dan kita juga sesuai dengan norma baru, kita buat sesi webinar bersama dengan NGO dan juga universiti. Pada 23 hari bulan kita ada kerjasama dengan NGO NCWO dan juga Universiti Utara Malaysia untuk satu webinar yang akan berbincang berkaitan dengan work from home, work from office. Jadi bila kita buat tentang bila kita dalam suasana PKP, ada mereka yang perlu bekerja di rumah, tidak dapat pergi bekerja di pejabat. Jadi ini antara penyesuaian norma baru yang dilihat antaranya positif. Jadi apakah isu-isu webinar ini akan membincangkan aspek-aspek tersebut. Selain daripada itu, kita juga ada satu webinar lagi dengan kerjasama United Nations Population Fund dan juga Universiti Melaya yang diajukan dengan LPPKN. Kita akan membincang berkaitan dengan impak sosioekonomi, sosial, impak ekonomi dan juga impak sosial ekonomi kepada keluarga kesan daripada pandemik COVID-19. Jadi itu untuk kita lihat bersama-sama dengan pembentang dan panel supaya hasil daripada webinar itu kita dapat merangka satu program yang bersesuaian dengan norma baru untuk mencegah penularan COVID-19. InsyaAllah. Terima kasih. Kami doakan semoga usaha yang dijalankan oleh LPPKN akan sukses. Terima kasih banyak-banyak Tuan Hairul Fazli Makki kerana berkongsi kepada kami mengenai sambutan Hari Penduduk Sedunia 2020. Kita jumpa lagi. Baik saudara, kita akan berehat seketika. Banyak pengisian bermanfaat menanti anda selepas ini.